Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, aku nak buat review sikit pasal perlawanan malam tadi, yang mana kita berjumpa dengan Southampton dekat Emirates Stadium, yang berkesudahan kita seri 1 sama dengan Southampton. Apa yang aku boleh cakap pasal game ni, masalah disiplin masih ada, masih nampak tak improve lagi dari segi disiplin. Dari segi gameplay, boleh kata ada sikit improvement daripada lawan Burnley hari Ahad minggu lepas. Tapi still bagi aku memang tak cukup lah. Tak cukup untuk menang game malam tadi. Kita hampir menang dengan nasib, tapi memang tak cukup lah bagi aku kan. Dari segi performance memang seri adalah keputusan yang bagi aku memang tepat lah dari segi performance kedua-dua tim malam tadi. So sebelum apa-apa pun, macam biasa kita start daripada line up dulu. So line up ada 4 pertukaran. Masuk dalam game ni kita dah tahu dah, Bellerin tak boleh main sebab dah kutip 5 kad kuning. Xhaka tak boleh main sebab dia dapat kad merah masa lawan Burnley hari tu. Willian turun ke substitute dan Lacazette keluar masuk ke substitute, masuk Eddie Nketiah. Nicolas Pepe ganti Willian dekat tengah, dan Ceballos masuk ganti Xhaka, dan juga Ainsley Maitland-Niles lah main di bahagian right back ganti Bellerin yang miss game malam tadi. So itu adalah 4 pertukaran lah. Yang lain semua sama daripada squad yang main lawan Burnley hari Ahad minggu lepas. So kita start daripada first half. First half memang aku cakapkan kita dalam defensive mood. Arsenal memang kau-kau defensif sebab dari segi possession Southampton pegang. Dan dalam first half ni aku nak highlight 2 pemain lah. Aku boleh kata 3 pemain lah. Rob Holding, Gabriel dan juga Dani Ceballos. Ini 3 pemain masa first half tak habis. Aku tak tahulah berapa kali aku rasa aku tak terkira kot. Asyik-asyik hilang bola. Kalau kau hilang bola dekat-dekat dengan gol Southampton sana, aku tak kisah lagi. Tapi masalah kau hilang bola betul-betul depan Leno. Concentration mana kau tak concentrate dalam game tu kan. Balik-balik hilang bola. Lepas tu bola tu leret elok untuk pemain Southampton. Memang kau bagi pressure. Padahal mistake pemain sendiri kan. Lepas tu bila dah masuk minit 20 kan, 25, Southampton memang kau-kau lah main pressing. Arsenal pun struggle nak kutip bola, nak hantar ke depan. Lepas tu satu benda yang memang aku tak nak terjadi lah. Memang aku tak nak benda ni terjadi. Bekas pemain Arsenal, Theo Walcott score dekat Arsenal. Ini memang satu benda yang sebelum game ni memang aku tak nak benda ni jadi, tapi benda ni jadi. Boleh aku katakan gol Southampton tu memang kesilapan pemain tengah. Tak silap aku Ceballos dengan Elneny sama-sama berlaga nak tackle, nak menang bola, tapi bola elok leret dekat Che Adams buat satu throw ball terus. Kau tahulah Walcott kan, macam Lamborghini laju dia. So memang tak boleh buat apa-apa lah. Finishing dia memang mantap. Dia chip Leno je macam tu je kan. So 1-0 Southampton. Apa yang aku tak puas hati, tapi aku tak boleh nak marah benda ni kan. Walcott dia celebrate gol dia, so aku sakit hati sikit lah kan. Dia celebrate 1-0 untuk Southampton. Lepas tu lepas Southampton score tu adalah nampak urgency, adalah nampak penetration daripada tim Arsenal sendiri untuk mencari gol penyamaan tu sebelum half time. Tapi tak dapat. Payah nak tembus Westergaard dengan Bednarek tu, 2 centre back tu. Kau dia orang clear, bola masuk clear. Dan Pepe aku cakap first half dia nampak lebih banyak kali dia dapat bola, dia take on defender, adalah nampak kan 1-2 kali. Lepas tu masuk half time, second half aku expect satu reaction yang besar daripada tim Arsenal kan. Dan itulah yang kita dapat. Reaction daripada tim Arsenal. Masuk second half aku tak tahu Southampton hilang mana. Tiba-tiba dia orang macam tidur kan. Arsenal pula yang hold possession, Arsenal pula yang banyak attack. Masuk second half, attack. Arsenal memang pegang game lah. Momentum ada dekat tim Arsenal lah time tu kan. End up dapat gol penyamaan daripada Aubameyang. Satu gol yang besar aku rasa bagi dia, sebab dia pun last goal daripada open play, tak termasuk penalti, tak termasuk free kick ke apa-apa, adalah first game of the season masa lawan Fulham. Berapa lama dah tu kan. So satu confident booster bagi aku yang besar untuk Aubameyang. Tapi gol Arsenal tu aku boleh bagi kredit kat Saka. Saka memang dribbling dia mantap. Dia memang liat gila nak jatuh. Ball control dia memang perfecto lah aku cakap kan untuk gol Arsenal tu. So 1-1 open game. Arsenal mula naik momentum dia dalam game tu. Lepas tu tiba-tiba benda yang sama terjadi lah masa lawan Burnley kan.
time-time Arsenal nak pegang game lah, ada benda yang kita tak nak jadi terjadi. First yellow card untuk Gabriel. Yes, aku faham kau sepak bola keluar tu tak nak bagi Southampton ambil quick free kick. Okey, aku boleh maafkan lagi. Kau ambil kad kuning untuk tim. Okey, faham. Tapi daripada situ patutnya disiplin masuk dalam minda pemain tau. Masuk dalam minda pemain. Fall dia dekat Walcott tu, aku sendiri pun sebagai fan Arsenal, banyak mana pun aku nak menidakkan benda tu, memang fall tu adalah fall yang deserve untuk yellow card. Kau dah lah pegang dia, lepas tu kau tarik pula bahu dia. Depan-depan pula tu ref boleh nampak. Ref dekat je dia masih insiden tu berlaku tau. So end up apa? Gabriel dapat second yellow card. Aku rasa tak sampai seminit pun dapat second yellow card. Sebelum ni dah nampak Nicolas Pepe. Lepas tu Granit Xhaka minggu lepas masa hari Ahad. Tak belajar ke? Tak belajar ke daripada kesilapan yang sebelum ni, daripada Pepe dan juga Xhaka? Aku tak tahu. Disiplin memang ke laut lah. So benda ni aku expect akan berubah lah. Sebab benda ni, mentaliti ni, aku tak boleh salahkan Arteta. Sebab contoh lah, aku jadi Arteta, aku cakap kat pemain, engkau hari ni dalam game ni, kalau engkau dapat yellow card, engkau jangan buat hal. Berapa banyak sebagai manager engkau boleh jamin yang pemain tu dengar cakap engkau? Semua adalah dalam minda pemain. Tahu, segempak mana pun Gabriel season ni, aku rasa memang patutnya dia tahulah yang dia on yellow card. So janganlah buat fall yang obvious sangat kan. Nak buat kerja kotor pun lindung-lindung lah sikit kan. Jadi daripada situ aku dah tak boleh nak complain lah. Arsenal dah turun ke 10 pemain. Memang Southampton pegang game lah. Attack habis-habisan. Arsenal turun 10 pemain semua. Defend penalty box. Dan hampir-hampir Southampton dapat gol daripada Nathan Redmond. Nasib baik lah kena palang. Itu palang untuk Southampton. Ini lepas ni Arsenal dapat free kick masa minit tambahan lah time tu kan. Minit ke 90 lebih. Arsenal dapat free kick, Saka ambil, crossing masuk, holding, aduh. Aku boleh cakap kan, luck bukan di pihak Arsenal lah kan. Kalau goal holding tu aku rasa memang, kalau bercakap jujur memang Arsenal tak layak untuk menang. Tapi kalau holding goal malam tadi aku ambil je. Tak kisah, 3 mata lah kan. Tapi aduh, luck tak menyelbahi Arsenal lah malam tadi kan, untuk chance yang holding dapat tu. So apa aku boleh katakan untuk game ni, mentaliti pemain Southampton adalah macam mentaliti Arsenal, dan mentaliti pemain Arsenal adalah macam mentaliti Southampton. Faham tak cakap aku? Sebab kalau pemain Southampton, kalau kau perasan siapa yang tengok game ni malam tadi, kalau dia orang miss chance, dia orang geleng kepala, dia orang macam rasa macam benda tu macam sia-sia tau. Satu peluang yang disia-siakan. Dia orang rasa macam, kalau cakap kat diri sendiri macam, ni aku patut buat lebih baik. Tapi pemain Arsenal bila dapat peluang, dia seolah-olah macam dia cakap kat diri sendiri, okey aku dah buat yang terbaik. Padahal tak gol ni. Itu beza mentaliti pemain Southampton dengan Arsenal malam tadi. Itu yang aku perasan. So aku rasa ulasan aku sampai sini je kot. Apa yang aku boleh cakap untuk game malam tadi, dia lebih kepada 2 point drop daripada 1 point yang kita dapat. Sebab memang kalau Gabriel tak dapat red card malam tadi, memang aku rasa kita berpeluang untuk menang. Lepas dapat first goal tu memang kita pegang game lah. Momentum ada kat team Arsenal time tu. Memang aku rasa memang boleh dapat second goal tu kan. So dah seri kan, satu sama. So dah tak boleh buat apa lah. Janji tak kalah tu dah bagi aku dah cukup untuk bahagia sikit lah dalam 20% kan. Tapi still aku memang nak menang lah. Dan aku rasa review aku sampai sini je kot. Dan kepada siapa yang belum subscribe aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign off.